Kita selalu saja diperingatkan tentang bagaimana apabila berlakunya krisis maka di situ adanya peluang ataupun ungkapan yang selalu kita dengarkan iaitu where there is crisis there is opportunity, dan realitinya pada hari ini bila mana kita dihimpit oleh kekangan yang serba-serbinya berlatar belakangkan pandemik COVID-19 ini, terdapat suatu suluhan cahaya dan peluang bila mana kita melihat realiti hari ini memungkinkan kita terdorong untuk melaksanakan serba-serbi aktiviti kehidupan kita baik ekonomi maupun sosial dengan memanfaatkan platform digital yang ada. Dan untuk tujuan perbincangan pada hari ini, anda sedang menyaksikan ini secara langsung dari Angkasa Puri RTM, juga sedang boleh menyaksikannya secara langsung di FB Live Berita RTM juga 5 Bicara, dan juga di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Jadi segala komen yang anda berikan itu akan sekiranya ada persoalan akan kami cuplik, akan kami petik di sepanjang perbincangan ini. Masanya untuk saya memperkenalkan tetamu pada malam ini iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Portfolio Ekonomi, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed. Assalamualaikum Datuk Seri, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Ya. Saya mulakan tadi dengan rentak perbincangan berkait tentang digital, tapi kita walaupun sudah ada pengumumannya tentang acara besar yang bakal berlangsung Jumaat nanti, yang lebih penting lagi untuk kita meletakkan konteks perbincangan kita dalam realiti cabaran ekonomi hari ini. Kalau boleh saya mulakan dengan beberapa laporan dan unjuran sebelum ini mengatakan Kementerian Kewangan meletakkan penyusutan 4.5, tapi kita baru saja diberitakan tentang realitinya Bank Negara dan juga Jabatan Statistik mengatakan bahawa penguncupan itu akan mencecah lebih 5%. Jadi mungkin kita melihat cabaran yang sedang dihadapi negara kita dan juga dunia seluruhnya. Betul Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Syed kerana jemput saya ke RTM sekali lagi pada malam ini. Jadi ekonomi negara kita seperti sedia maklum dan juga seluruh dunia malah ya, tahun 2020 merupakan tahun yang amat mencabar. Hampir kesemua negara di dunia mencatatkan kadar pertumbuhan yang negatif. Amerika Syarikat, Eropah, United Kingdom. Yang positif cuma tak banyaklah. China umpamanya, Vietnam, ini antara negara-negara yang mencatatkan kadar pertumbuhan positif. Di Malaysia semasa belanjawan dibentangkan pada 6 November lalu, kerajaan menganjurkan kadar pertumbuhan kita ataupun pertumbuhan kita akan menguncup, ekonomi kita menguncup sebanyak 4.5%. Seperti sedia maklum, minggu lepas Jabatan Perangkaan dan Bank Negara telah mengumumkan kadar penguncupannya lebih daripada apa yang dijangkakan. Dijangkakan bulan November ialah 4.5%, angka terkini ialah 5.6%. Kenapa berlaku begitu? Sebahagian besarnya kerana kita laksanakan PKPB bermula bulan Oktober tahun lepas. Jadi pertumbuhan pada suku keempat, suku keempat ini ialah Oktober, November dan Disember, 3 bulan akhir ini, ekonomi negara menguncup sebanyak 3.4%. Oleh kerana ia menguncup sebanyak 3.4%, maka keseluruhan tahun 2020 ekonomi negara kita menguncup sebanyak 5.6%. Jadi bermakna November kita tak menyangkalah ada gelombang baru. Kita sedia maklum gelombang baru ini bermula sekitar bulan Oktober ya. Jadi suku keempat menguncup dengan lebih teruk daripada apa yang terjangkakan. Itulah yang menyebabkan kadar pertumbuhan sebenar bagi tahun lepas ialah menguncup ekonomi kita 5.6%. Dan saya gambarkan di awal tadi, itu realiti yang kita berdepan, dan kita melihat bahawa antara picu yang boleh membawa kita keluar daripada realiti ini adalah solusi digital. Ya, saya kira itu elok kita ulaskan. Seperti saudara saya sebutkan tadi, setiap cabaran itu akan mewujudkan peluang-peluang baru. Ya, COVID ini memberi tekanan kepada seluruh dunia. Umpamanya kita tahu bahawa kapal terbang tak ada kerja sekarang lah ya. Maknanya banyak kapal terbang parking. Kalau kita pergi banyak airport ya, penuh kapal terbang. Kalau dulu kapal terbang, kalau kita di sekitar Sepang itu bisinglah dengan bunyi turun naik kapal terbang. Itu apa yang berlaku di banyak negara di dunia. Bila COVID melanda kita, sempadan ditutup ya. Sepadan ditutup, maka tidak ada pelancong. Pelabur-pelabur nak datang Malaysia pun susah.
kita nak keluar pun tak boleh. Sebagai contohlah, sektor penerbangan terjejas teruk. Tapi dalam konteks digital yang kita nak bicara malam ini, apabila berlakunya COVID ini memaksa kita untuk mengamalkan norma baru, ya. Umpamanya apa yang dipanggil work from home, bekerja di rumah. Apabila kita ada PKPB, tak boleh keluar rumah, maka banyak syarikat-syarikat telah menasihati ataupun memang tak boleh, ya, tak boleh keluar rumah, maka bekerja di rumah. Kita perlu ada akses pada internet, kita perlu ada telefon pintar, kita perlu ada peranti umpamanya, ya. Kita perlu ada alat untuk video conferencing. Ini satu contohlah di mana semuanya terpaksa untuk mengamalkan satu norma baru. Kalau kita berniaga, kita kata tak, restoran tutup umpamanya, tetapi satu masa tu kita boleh buka restoran cuma untuk tempahan, ya. Tempahan maknanya pergi ke kedai dan ambil barang tersebut, ataupun tempah melalui Food Panda, sebagai contohnya, ya. Jadi ini memaksa kita untuk mengubah gaya hidup kita. Jadi satu ialah kita kerja di rumah. Yang kedua, kalau kita PKS, kita terpaksa ubah suai pendekatan kita. Malah kabinet kita pun bermula tahun ini sudah pun tak ada kertas paperless. Dulu kita bawa beg besar. Beg besar itu satu kabinet kadang-kadang 50 kertas ada, ya. Adalah 30 ada, 50 ada. Kadang-kadang beg besar tak cukup, 2 beg kena bawa, ya. Sekarang ni kita diberi satu peranti laptop, itulah kita bawa semua dalam tu. Diberi satu kod, kita akses, maka minit, kertas-kertas, ialah contohlah, maka kabinet sudah pun tanpa kertas, paperless, ya. Kalau kita PKS, kita terpaksalah untuk mengamalkan norma baru ini. Kalau tidak, kita akan terpinggir. Jadi ini contoh-contoh yang apa tu, simple lah, yang senang sebagi untuk kita mudah faham, ya. Kenapa cabaran ini telah memaksa kita untuk melihat kepada peluang-peluang. Dan memang, ya, umpamanya tahun lepas pihak MDEC ni salah sebuah agensi kerajaan yang merajui ekonomi digital dengan peruntukan yang diberikan oleh Kementerian Kewangan. MDEC telah memungkinkan 45,000 industri mikro dan kecil sederhana, ya, untuk menggunakan perniagaan atas talian ataupun e-commerce. Satu angka besar, ya. Dulu pun dah ada, bukan tak ada. Tapi COVID ini memaksa kita untuk menggunakan video conferencing. Kami semua umpamanya, ya, hari-harilah pagi petang, ya, video conferencing. Ada baiknya, ya, kerana kita tak ada kontak, ya. Tetapi ada jugalah cabarannya. Kadang-kadang mula-mulalah sekarang okey dah, line tak jelas, ya. Dan orang kata ni body language lah, ya. Kadang-kadang kalau kita bertemu secara fizikal ini, kemesraan itu lebih, ya. Jadi apapun kerja jalan, ya. Bukan makna COVID tak boleh keluar rumah, tak boleh rentas sempadan, kita tak buat kerja, ya. Pagi petang itulah menjadi amalan ramai orang sekarang ni, ya, yang video sidang video ini menjadi kelaziman. Dulu kita tak pernah terfikir, ya. Kalau dulu kita kena keluar negara, ya. Saya terlibat, ya, umpamanya awal bulan depan ada mesyuarat OPEC, menteri-menteri petroleum. Kalau menteri petroleum ni mesyuarat di Vienna, ya, di Austria, mana kapal terbang, ya. Sekarang kapal terbang tak ada, maka hotel pun menghadapi masalah. Dulu kalau kita terbang, kita naik kapal terbang, lepas itu duduk hotel. Jadi industri hotel pun menghadapi cabaran yang besar. Jadi ini perubahan-perubahan yang berlaku, cabaran, tetapi seperti kita semua tahu, ini juga mewujudkan banyak peluang baru kepada usahawan, dan alhamdulillah ramai daripada usahawan-usahawan kita. PKS dalam negara kita ni kira-kira 1 juta, bilangan yang besar, ya. Dan sekarang ni dah banyak dah yang
yang menggunakan platform digital untuk memasarkan keluaran mereka. Banyak contoh lah, saya bagi contoh. Contoh di sini usahawan di Sarawak bernama Cik Yusri bin Sapuan. Dia ada restoran barat lah. Bila MDEC membantu beliau, jualan dia meningkat 600%. Ya. Seorang lagi namanya Eugene Liu, ya. Dia meniaga kopi dan teh, ya. Di Sabah pula, tadi di Kuching, di Sabah pula, ya. Juga jualan kopi dan teh meningkat, ya. Berlipat kali ganda. Tempat saya sendirilah di kampung ini, Jeli, saya daripada Jeli ini. Seorang bernama Afiq Hamdan telah membangunkan satu apps nama Roger Makan, ya. Baru 2-3 bulan, tapi sekarang sudah ada 40 restoran dari kedai runcit yang menggunakan apps ini. Dan ini memberikan peluang pendapatan bagi beliau. Dia baru mula. Sekarang ini satu daerah akan berkembang ke daerah lain. Ini dalam konteks kalau kita ada di Kuala Lumpur ni Food Panda, maka di kampung pun ada juga bersih Food Panda. Kecil, dan Afiq ni umpamanya dapat mencari sumber pendapatan, ya, untuk membolehkan beliau. Dia baru umur 30 tahun, ya. Jadi anak muda sekarang ni memanglah banyak dorongan untuk terlibat dalam industri digital. Jadi kita berpendapat bahawa kita perlu tingkatkan lagi usaha, lebih agresif. Ini bukan baru, dah lama dah, Malaysia, seluruh dunia. Tapi bila berlaku COVID ni memberi motivasi kepada kita untuk merancakkan lagi perkembangan industri digital. Itu sebabnya pada hari Jumaat akan datang, Yang Amat Perdana Menteri akan melancarkan blueprint digital untuk berkongsi dengan rakyat Malaysia apa perancangan Perdana Menteri kita untuk membangunkan, untuk merancak pembangunan negara kita dengan kita menggunakan teknologi digital ini. Banyak soalan susulan yang boleh terbit daripada penjelasan Datuk Seri seketika tadi, dan saya kira di antara contoh yang digambarkan oleh Datuk Seri itu tadi sekaligus menggambarkan bila kita bercakap soal memperkasa ekonomi digital ni, kita bukan hanya melihat setting urban, bukan hanya orang pekan sahaja, tetapi dia akan ada limpahannya kepada mereka yang berada di luar bandar juga. Itu penting untuk kita beri penjelasan, kerana saya menggambarkan orang luar bandar, dia dengar ekonomi digital lah, ini untuk orang duk pekan sajalah ni. Tapi tadi contoh-contoh yang dibawa tadi, saya kira penting untuk kita perpanjangkan kefahamannya supaya orang tahu bahawa mereka yang berada di kampung-kampung juga akan menerima manfaat daripada agenda digital ekonomi ini. Datuk Seri. Kita ada 3 kelompok utama. Yang pertama ialah masyarakat. Orang ramai lah. Orang ramai ni, masyarakat ni ada bandar, luar bandar. Kita ada yang kedua perniagaan. Yang ketiganya ialah kerajaan. Ya. Jadi pertama kita mulakan apa dia ekonomi digital lah. Jadi ekonomi digital merujuk kepada aktiviti ekonomi dan sosial juga, ya, yang menggunakan teknologi digital lah. Untuk membangunkan perniagaan, meningkatkan hubungan interaksi sosial, atau untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan. Kalau kita ambil masyarakat dulu, ya, kalau tengok Facebook, Facebook, orang kampung sekarang ni boleh melalui Facebook, boleh berkomunikasi, boleh FaceTime sebagai contoh. Jadi ini banyak bergantung kepada akses pada internet lah. Kita sedia maklum bahawa memang kita sedar, ya, ada cabaran, ya, bukan semuanya orang kata tak ada halangan, ya. Ada cabaran kita hadapi, antaranya ialah jurang antara bandar luar bandar masih ada. B40 umpamanya mempunyai cabaran, ya, kenapa kena beli data, ya, kena RM10, RM20. Kalau sekolah umpamanya memerlukan data, kerajaan akan besoklah akan lancarkan Didik TV, pendidikan Didik TV, ya. Akan besok lancarkan Perdana Menteri daripada 8 pagi hingga 12 malam. Alhamdulillah, kita bersyukur ini akan, oleh kerana hampir kesemua ada TV. Kalau dulu ramai yang menghadapi masalah, kita berharap dengan lancarnya Didik TV ini, maka ia akan beri kemudahan kepada seluruh masyarakat. Jadi kalau dulu luar bandar, memang kita akui kawasan orang asli, saya pun ada satu kawasan orang asli tempat saya, ya, memang satu cabaran. Itulah sebabnya kerajaan telah mengumumkan inisiatif jendela, diumumkan oleh Perdana Menteri di Sabah 29 bulan Ogos yang lalu. Ini peristiwa Viviana lah daripada UMS, ya, di kampung di Pitas di Sabah, ya.
Ini satu peristiwa yang memang disebar seluruh dunia lah, bukan saja Malaysia ya. Maka kerajaan sudah mengumumkan inisiatif jendela untuk memastikan bahawa infrastruktur, umpamanya pemancar telekomunikasi tak cukup lah, banyak kampung-kampung lagi tahun ini. Jadi antara komponen blueprint digital ini ialah untuk merancangkan infrastruktur supaya akses kepada internet itu dapat ditambah baik di seluruh negara. Jadi maknanya di kampung, tapi kadang-kadang di bandar pun ada juga masalah internet. Bukan kampung saya, di bandar pun ada masalah internet connection. Jadi maknanya antara cita-cita kita ialah untuk umpama kita cakap tentang belajar atas talian. Sekarang ni ada tempat-tempat ada masalah, tempat ada masalah, maka matlamat kita ialah untuk memastikan satu hari nanti setiap rakyat Malaysia akan ada akses kepada pembelajaran atas talian. Itu bagi pendidikan. Bagi masyarakat pula, kita jangka akan wujudkan ratusan ribu peluang pekerjaan. Dan pekerjaan ini juga pekerjaan yang baru, yang berkualiti. Berkualiti maknanya yang bergaji tinggi. Bila kita bila cakap tentang peluang pekerjaan, sudah tentu kurikulum sekolah kita kena dilihat semula ya. Ini juga sebahagian daripada blueprint digital economy. Perniagaan juga kita nak pastikan kalau sekarang cuma sebahagian PKS yang ada akses ke internet ataupun menggunakan platform untuk jual melalui atas talian ni, maka kita nak semua sekali ya. Bagi kerajaan kita nak meningkatkan kecekapan kerajaan. Kita dalam dunia ni kalau mengikut bangsa-bangsa bersatu lah, nombor satu dalam dunia apa yang dipanggil kerajaan digital ataupun digital government lah Denmark nombor satu. Kita nak dengan terlancarnya terlaksananya plan ataupun blueprint digital ini, kita berharap bahawa kerajaan akan semakin banyak perkhidmatan kerajaan akan disediakan melalui digital. Digital ni dia akan meningkatkan daya pengeluaran, produktiviti ya. Kerana perkhidmatan dapat diberikan lebih pantas ya. Ini yang diperlukan oleh pengguna ini. Masyarakat nak perkhidmatan yang cekap, lebih pantas ya, tidak ada kontak ya. Jadi ini akan meningkatkan produktiviti. Maknanya digital ini akan merentasi semua sektor. Bukan saja sektor ekonomi, juga sektor sosial, sektor kerajaan, perniagaan ya. Satu-satunya pemangkin lah. Dia akan jadi pemangkin atau katalis kepada kemajuan ekonomi. Itu sebabnya kita meletakkan harapan yang tinggi kepada pencapaian matlamat yang akan digariskan oleh Perdana Menteri hari Jumaat ini. Kita ada beberapa sasaran dan kita ada satu kaedah. Saya di unit perancang ekonomi bertanggungjawab untuk memastikan bahawa segala perancangan itu tercapai. Segala sasaran yang ditetapkan dalam blueprint digital itu akan dicapai. Itu antara tugas kami di unit perancang ekonomi. Kita akan tengok secara lebih mendalam nanti Ya, itu sedikit bingkisan memaklumkan tentang agendanya yang bakal dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat 19 Februari nanti. Dan kita memberikan sedikit gambaran awal terhadap perbincangan berkait tentang ekonomi digital ini bersama Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Portfolio Ekonomi. Ika, sebab ada soalan di Facebook akan kami tangani seketika nanti. Tapi tadi kita berhenti Datuk Seri bercakap tentang peran EPU. Agenda ini kelihatannya besar, meliputi beberapa kementerian. Jadi siapa lagi pemain lain dan bagaimana membezakan peranan EPU berbanding dengan kementerian yang ada? Unit Perancang Ekonomi adalah sebuah agensi pusat yang bertanggungjawab untuk merancang ekonomi negara dalam jangka masa sederhana dan panjang. Dan kita bertanggungjawab untuk rancangan 5 tahun. Kita juga bertanggungjawab untuk menggubal beberapa dasar dan antaranya ialah ekonomi digital. Kita mulakan usaha ini dah lebih setahun dibuat kajian, diadakan lebar urus dan dibentangkan pada kerajaan laporan ini ujung tahun lepas dan kerajaan menerima perakuan yang kita buat dan dibuat keputusan untuk ditubuhkan satu majlis ekonomi digital dan industri Fourth Industrial Revolution lah. Ini
ini council ataupun majlis yang difungsikan oleh Perdana Menteri. Jadi ini hasil kajian lebih setahun yang dibuat oleh EPU. Kenapa EPU bertanggungjawab? Kerana antaranya digital ni melibatkan banyak kementerian. Di Malaysia ni kita dapati satu fenomena ya, di mana terlalu banyak pihak yang terlibat. Jadi kadang-kadang tak selaraslah. Jadi tujuan EPU terlibat, satu kerana kita agensi yang merancang untuk pembangunan ekonomi negara dalam masa sederhana jangka panjang. Yang kedua untuk menyelaraskan usaha-usaha ini ya. Jadi kalau dulu banyak jawatankuasa. Untuk digital ni ada di multimedia, ada di Kementerian Sains, ada di Kementerian Perdagangan Antarabangsa, banyak di tempat. Jadi sekarang satu aja. Satu saja majlis, Perdana Menteri fungsi, dan kita bawa di bawah majlis ini kita panggil kelompoklah 6 kelompok ya. Yang pertama kelompok atau kluster berkaitan dengan bakat ya. Bakat digital. Ini difungsikan oleh Menteri Sumber Manusia. Jadi Menteri Sumber Manusia bertanggungjawab untuk pastikan bahawa sasaran yang ditetapkan dalam blueprint digital untuk melatih talent, kerana kita memerlukan talent baru ya. Kalau dulu kita tidak perlu kemahiran dalam bidang digital, sekarang ni umpamanya untuk artificial intelligence, untuk big data ya, data raya umpamanya, kita perlukan bakat baru. Jadi semua perlu latih. Maka itu dipanggil kluster berkaitan dengan talent. Yang kedua ialah berkaitan dengan infrastruktur. Betul, ini jendela, inilah infrastruktur ya, untuk meningkatkan capaian internet, umpamanya nak tingkatkan kelajuan. Ini berkaitan dengan infrastruktur, nak membina lebih banyak lagi pemancar telekomunikasi. Ini fungsikan Menteri Multimedia dan Komunikasi. Yang ketiga ialah berkaitan dengan teknologi baru ya. Kita nak bukan saja nak terima pakai teknologi baru, tapi kita nak bangun, yang lebih penting ialah untuk bangunkan teknologi kita. Teknologi yang diwujudkan oleh rakyat Malaysia daripada universiti dan juga beberapa institut latihan ataupun pendidikan yang lain. Ini di bawah Menteri MOSTI, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang ketiga. Yang keempatnya berkaitan dengan hal-hal ekonomi ya. Hal perniagaan, hal industri kecil sederhana, hal berkaitan dengan sektor pembuatan. Kalau sebelum ini tahun 2019 MITI ada melancarkan satu perancangan lah, dia panggil Industry Forward. Itu lancarkan 2019. Maka ini semua dah tak ada lagi. Ada satu kluster sekarang ni, kluster ekonomi difungsikan oleh Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang kelima ialah masyarakat ya. Masyarakat ini untuk pendidikan, untuk tingkatkan kesedaran, untuk tingkatkan motivasi rakyat supaya mengamalkan teknologi digital ini, menggunakan teknologi digital ya, memperluaskan lagi amalan ini, memerlukan pendidikan dan juga nak sebarkan maklumat. Ini juga tanggungjawab Menteri Multimedia Komunikasi. Akhir sekali berkaitan dengan kerajaan ya. Tadi saya sebut dalam dunia ini mengikut kajian Bangsa-Bangsa Bersatu, negara nombor 1 ialah Denmark. Kita nombor 47 daripada kira-kira 190 buah negara ya. Boleh tahanlah, tapi kita tak berpuas hati. Jadi kita nak supaya satu hari nanti akan diterangkan dalam blueprint digital ni, kita nak pastikan setiap pegawai kerajaan, kita ada 1.6 juta ini, setiap pegawai kerajaan ini ada literasi digital, ada digital literacy ya. Maknanya sekarang ada masalah lagi lah, kita tahu ya. Jadi kita nak digitalkan semua perkhidmatan kerajaan. Sekarang kita boleh bayar hasil tanah, umpamanya cukai kita dah banyak dah. Kita boleh bayar atas talian, tapi ada banyak lagi yang belum lagi diubah suai dengan keadaan baru ini. Itu yang keenam. Jadi saya bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sasaran unit perancangan ekonomi bertanggungjawab memastikan akan ditetapkan, jadi blueprint digital ni akan menetapkan sasaran ya. Umpamanya bila kita nak pastikan setiap rakyat Malaysia akan ada akses kepada, setiap pelajar ada akses kepada online learning, pembelajaran atas talian. Bila kita nak pastikan setiap enterprise mikro negara kita ini ada menggunakan platform digital. Bila kita nak pastikan bahawa setiap pegawai kerajaan
adalah ada literasi digital ataupun digital literacy. Jadi ini semua akan ditetapkan sasarannya. Tugas kami yang pertama yang untuk menyerahkan supaya tidak ada pertindahan dalam kerajaan. Yang kedua untuk pastikan bahawa semua sasaran ditetapkan itu akan dicapai. Dan kita ada 3 fasa lah perancangan ini, jangka pendek, jangka panjang. Perancangan inilah untuk tempoh 10 tahun. Okey. Itu bakal kita lihat butirannya saya kira menjelang hari Jumaat nanti. Akan dijelaskan hari Jumaat. Datuk Seri tadi menyatakan bahawa ini bukan perkara baru. Khususnya saya kira idea tentang pendigitalan dan kalau kita menyingkap sejarah Datuk Seri bahkan benar ini bukan kali pertama kita bercakap soal menggunakan platform digital ini. Seingat saya MSC misalnya, Multimedia Super Corridor juga merupakan satu idea yang besar dahulu dan kita juga telah membuat banyak inisiatif teknologi park misalnya dan kita juga pernah berbangga dengan MIMOS. Bahkan kita juga punya mampu. Tetapi hari ini kedudukan kita adalah 47 pada 190. Apa lesson learn dalam konteks kesiapsiagaan kita dahulu sewaktu mana kita pernah mendahului negara serantau dengan agenda sebegitu. Tetapi hari ini kita memperkenalkan pula blueprint. Apa bezanya mungkin agenda yang dahulu pernah kita lakukan dan yang bakal dilaksanakan menjelang hari Jumaat ini akan ditangani oleh Datuk Seri. Bersama Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Portfolio Ekonomi, kita membincangkan tentang agenda yang bakal dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri menjelang Jumaat nanti, 19 Februari, berkait tentang ekonomi digital dan sudah pun diberikan sedikit kerangkanya tadi, beberapa struktur, beberapa penegasan yang telah pun disebutkan. Saya bangkitkan tadi Datuk Seri soal sejarahnya kerana dalam idea untuk mengemudi digital sebagai pemacu negara, kita pernah ada melaksanakan lama dahulu MSC. Bahkan saya ingat saya pernah dipanggil Bill Gates sebagai salah orang penasihatnya. 4 atau 5 tahun lalu kita bawa pula Jack Ma dan kini kita ada satu lagi rangka tindakan digital. Dalam kedudukan kita 47 daripada 190 negara. Jadi seperkara adalah lesson learn. Jadi bagaimana bezanya yang ini berbanding dengan inisiatif yang pernah kita laksanakan? Pada tahun 1996, semasa Tun Dr. Mahathir memimpin negara kita, dilancarkan koridor multimedia. Ini kita adalah negara perintis lah bagi negara membangun. Selepas kita lancarkan, maka banyak lagi negara yang lancarkan inisiatif sama. Maknanya kita antara negara pertama yang buat keputusan untuk terlibat dalam industri multimedia ini. Dan banyak insentif diberikan. Dia ada 10 jaminan. Antaranya ialah untuk membina infrastruktur yang terbaik, infrastruktur digital lah, telekomunikasi yang terbaik, IT yang terbaik, diberikan insentif cukai 10 tahun, membolehkan syarikat ini untuk mendapat modal daripada mana-mana dunia, membolehkan syarikat-syarikat ini untuk mengambil pekerja daripada mana-mana dunia yang terbaik. Jadi ada 10 semua jaminan diberikan oleh kerajaan. Tarif yang rendah ialah 10 semua sekali. Jadi ada kejayaan kira-kira. Jadi panjang kawasan, satu kawasan yang tertentu ditetapkan di Lembah Kelang ini, kira-kira 50 km lah daripada KLIA, Sabah Jaya dan KLCC. Jadi syarikat-syarikat dalam menempatkan operasi mereka dalam kawasan sepanjang 50 km ini. Dan kira-kira 3,000 syarikat diberikan status MSC lah, status multimedia. Syarikat-syarikat ini akan diberikan banyak kemudahan, termasuklah pengajuan cukai 10 tahun, dibolehkan untuk mengambil pekerja pakar daripada negara asing, dan ada kejayaan lah. Umpamanya syarikat-syarikat ini telah berjaya untuk mewujudkan hampir 200,000 pekerjaan. Maknanya dalam tempoh sejak 96, inisiatif koridor multimedia ini telah memungkinkan pemwujudan kira-kira 200,000 pekerjaan. Dan ada 7 dipanggil flagship lah. Antaranya ialah kerajaan elektronik, telemedicine, sekolah pintar, ada kluster penyelidikan, ada juga pemasaran tanpa sepadan, 7 semua sekali.
Jadi ada kejayaan lah, tapi pada pandangan saya mungkin sebahagiannya tak dapat dicapai oleh kerana kita berdepan dengan krisis kewangan Asia Pasifik 97-98. Setahun lancar MSC ini, 97-98 kita ada krisis kewangan ya, yang melibatkan mata wang ya. Bank-bank kita menghadapi masalah, sektor tanah menghadapi banyak tekanan. Jadi pada saya itu antara sebab kenapa tergendala lah, terencat. Apapun ada kejayaan. Jadi maknanya ada asas yang kukuh. Apabila kita memperkenalkan blueprint digital ini, kita bina atas asas yang kukuh. Malaysia memang kalau tengok di segi dipanggil digital readiness. Kalau dalam ASEAN ni kita antara negara yang ke depan lah. Dan kalau tengok e-wallet umpamanya, kita antara negara yang di rantau di ASEAN ni negara yang terbaik lah di segi penggunaan e-wallet lah. GrabPay ke Boost ke ya, ataupun Touch and Go ya, itu e-wallet cashless lah. Jadi ini semua dibina atas asas yang sudah pun tersedia ya. Saudara Syed sebut tadi kita ada satu masa dulu Memos ya. Ada lagi Memos sekarang ni. Kita ada Technology Park, masih ada lagi ya. Jadi dengan adanya blueprint digital ni, insya-Allah ya, segala inisiatif ini akan dirancangkan lagi dengan penekanan baru ya, selaras dengan teknologi terkini. Sekarang kita cakap tentang 5G ya. 5G ini satu kemudahan yang sudah pasti akan memungkinkan kejayaan lebih besar negara kita ya. Jadi maknanya kita memperkenalkan blueprint digital ini, kita bina atas asas sedia ada. Ini penting seperti sebut awal tadi, kerana digital merentasi semua sektor. Sama ada kita di sekolah ke, kita di hospital, kita PKS ke, kita syarikat besar ke, kita tak boleh elak daripada terlibat dalam digital ini. Dan kalau kita sebagai sebuah negara, di belakang sudah pasti kita tidak akan menjadi sebuah negara maju. Kita pada awalnya yang salah satu daripada motivasi diperkenalkan inisiatif multimedia seperti koridor yang dulu ialah untuk membolehkan Malaysia menjadi negara maju 2020 ya. Sekarang ni kita ada wawasan kemakmuran bersama yang akan laksanakan bermula tahun ini sampailah tahun 2030. Jadi kalau nak jadi negara maju ya, maka setiap kawasan di negara kita hendaklah ada akses pada internet ya. Dan bukan saja akses, kelajuan, kualitinya itu penting. Akses tak cukup ya. Dan kita nak supaya setiap rakyat Malaysia, kalau sekarang ni ada rakyat Malaysia yang tidak ada capai internet, ada yang tidak ada peranti, ada setengah-setengah mungkin belum ada pun telefon pintar. Dengan itu mereka tidak boleh menyertai ekonomi digital. Ya, Datuk Seri, kalau kita melihat kepada agenda sebesar itu dan kita juga ada pengalaman, saya sebutkan tadi soal lesson learned daripada pengalaman yang lalu, kita juga yakin agenda sebesar ini berdepan dengan cabaran. Datuk Seri ada menyebut beberapa cabaran di situ, dan selain daripada infrastruktur, saya kira soal kesiapsiagaan mindset ya, peranggu minda masyarakat juga, kerana digital ini juga dilihat sebagai double edged sword, satu pisau yang mempunyai dua belahan yang tajam. Dia boleh mengorbankan nilai-nilai, tetapi dia juga boleh menjadi elemen yang memperkasakan. Selain daripada jurang digital, orang kata hari ini info rich versus info poor. Mereka yang ada akses kepada maklumat dan mereka tidak ada akses kepada maklumat. Bagaimana ini semua diperkirakan di dalam menggariskan blueprint ini nanti? Memang setiap inisiatif itu ada cabaran. Jadi blueprint digital tak terkecuali. Umpamanya tadi saya sebut 96 diperkenalkan koridor multimedia. Ada 10 jaminan kerajaan bagi. Antaranya ialah tidak ada tapisan kepada internet. Itu jaminan. Yang maknanya syarikat-syarikat yang datang ke Malaysia diberikan status MSC ini, diberi jaminan kita tidak akan tapis, internet tidak akan ditapis. Apabila internet tak ditapis, maka kita tahulah apa yang berlaku. Ini antara cabaran. Maknanya ada berita palsu maunya, yang sekarang ni kita banyak perkatakan dalam negara kita. Kita pun tak tahu mana satu palsu. Kadang-kadang dah keluar satu hari, esok baru kita dapat penafian. Dah terlekat dalam fikiran kita. Jadi ini satu gejala, satu masalah yang besar yang kita
perlu tangani. Dan ada juga berkaitan dengan isu moral, isu pornografi. Akhir-akhir ini kita dengar baca tentang sugar book umpamanya. Alhamdulillah pihak MCMC telah pun menyekat website ini. Jadi ini antara cabaran yang kita hadapi. Ada juga penipuan kewangan, ya, kita seringkali dengar rakyat Malaysia tertipu ratusan ribu, ya, kerana percaya kepada seseorang, ya, dikeluarkan wang daripada bank, ya, melalui scam ini atau penipuan ini. Jadi inilah antara cabaran ini. Jadi maknanya kita laksana dasar ini, kita sedar bahawa ada cabaran. Cyber security umpamanya merentasi semua. Satu isu yang penting, keselamatan siber ini satu isu yang besar dalam blueprint digital. Ia merentasi semua. Saya sebut ada 6 kluster tadi. Jadi semuanya melibatkan keselamatan siber, satu perkara yang penting, ya, walaupun negara kita ni ranking dalam keselamatan siber ni antara terbaik dalam dunia sebenarnya. Kita ada satu agensi khusus, pakar-pakar dalam agensi cyber security ini, ya. Tapi bukan makna kita tak terkecuali daripada ancaman siber ini, ya. Satu lagi tadi sudah saya sebut tentang digital divide, ya. Maknanya ini satu realitinya lah, ya. Kita ada kumpulan B40, ya. Umpamanya B40 ini ialah mungkin mereka ada satu keluarga, mungkin ada satu telefon pintar. Jadi kalau anaknya 5, kalau nak belajar atas talian, ya, kita dengar ialah laporan-laporan di mana ada cabaran. Yang maknanya nak kongsi satu telefon pintar, lepas tu nak beli data pula yang RM10, RM20, bagi 3-4 anak, dia dah B40, ya. Itu sebabnya kenapa kerajaan besok akan lancarkan Didik TV ini, ya. Satu kaedah yang membolehkan setiap rakyat Malaysia yang ada televisyen ni untuk dapat akses kepada pembelajaran atas talian, ya. Kita banyak mendengar aduan daripada masyarakat, khususnya kumpulan B40 ni yang tidak ada akses. Jadi ini antara cabaran yang kita hadapi. Maknanya jadi antara matlamat blueprint digital ini ialah untuk mengatasi masalah ini. Maknanya sekarang ada kumpulan masyarakat yang tidak ada akses pada internet, ya, yang tidak ada peranti, yang tidak ada telefon pintar, ya, oleh kerana mereka tak mampu. Jadi kerajaan akan cari kaedah bagaimana perkara ini akan dapat diatasi. Kita sedia maklum bila telefon pintar mula diperkenalkan, harganya cukup mahal, ya. Sekarang ni ada 400 boleh umpamanya. Ini satu perkembangan yang baik. Jadi teknologi ini kita berharap akan memungkinkan, ya, nak beli data pun sekarang dah harga dah turun, kelajuan meningkat. Jadi kita harap dengan kemajuan teknologi, harga akan dapat dikurangkan ke kadar yang lebih munasabah, membolehkan kumpulan B40 ini mendapat akses yang sama. Kalau tidak, ini akan menimbulkan dahlah dia B40. Jadi kalau dia dari segi pembelajaran, dari segi pendidikan, ya, kumpulan ini tidak dapat akses sewajarnya, maka tujuan kita, matlamat kita merapatkan jurang. Jadi kita tak mahu debat ini berpanjangan. Jadi ini antara cabaran, dan kerajaan sedar bahawa cabaran ini perlu ditangani. Itu sebabnya kita perlu ada satu perancangan yang mantap untuk pastikan setiap rakyat Malaysia mempunyai kemampuan, ya, untuk dapat akses pada internet dan membeli peranti yang basic lah, untuk membolehkan mereka menyertai ekonomi digital, termasuklah untuk menyertai kegiatan sosial umpamanya melalui Facebook dan lain-lain. Ya, Datuk Seri, sekembali kita daripada berjeda seketika nanti, kami mula memetik soalan yang dikemukakan oleh Isha Syabab di Facebook.
Menemani saya di studio waktu ini Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Portfolio Ekonomi, bercakap tentang ekonomi digital yang bakal dilancarkan blueprint ataupun rangka tindakannya pada hari Jumaat nanti, insya-Allah 19 Februari. Anda sudah menyaksikan sedikit bingkisannya, jadi sama-sama kita nantikan. Pasti ada input yang besar. Sekurang-kurangnya Datuk Seri, kalau saya nantikan apakah nanti misalnya United Nations ataupun PBB sudah maklumkan akses kepada internet itu sebagai hak asasi. Dan ada beberapa negara yang sudah memasukkan itu sebagai hak yang boleh dituntut oleh rakyat. Kalau sampai ke tahap itu, itu sangat saya nantikan, kita akan tengok nanti. Tapi saya janjikan kita akan memetik Datuk Seri komen daripada Facebook Isha, macam mana nak sebut namanya, Isha Shabab, ya. Agak panjang soalan dia, saya cuba ringkaskan di sini kerana saya kira Isha menyatakan keresahan daripada rakyat kerana menurut Isha, kalau kita ingin teknologi tinggi sekalipun harus tengok mereka yang berada di bawah ini. Dia menyenaraikan banyak sewa kedai yang tidak diturunkan masa PKP dan juga perniagaan restoran 24 jam. Jadi mungkin dalam kerangka digital, bagaimana keresahan yang dinyatakan oleh Isha ini boleh dapat disemuh, diredakan keresahan sebegini, Datuk Seri? Yang pertamanya, memang kerajaan sedar bahawa ramai rakyat Malaysia yang terkesan dengan pandemik COVID, kerana ini tak pernah berlaku. Ya. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Hampir setiap manusia akan disuntik dengan vaksin COVID ini. Tak pernah. Dulu adalah mungkin 5% penduduk dunia ini, hampir 1% penduduk dunia akan disuntik dengan vaksin. Tak pernah kita dengar kapal terbang tak boleh terbang. Kapal terbang letak di apron lah, di lapangan terbang, ya. Ini mana luar biasa. Pandemik luar biasa melibatkan kesihatan dan juga ekonomi. Itu sebabnya diperkenalkan 5 package, ya, yang berjumlah 320 bilion semuanya. Yang terkini package permai melibatkan kira-kira 15 bilion ringgit, ya. Jadi dalam package tersebut ada subsidi upah, ada geran untuk mikro, ada lagi galakan untuk digital pun ada. Jadi kerajaan cuba meringankan beban rakyat, ya. Dan kerajaan, bagi premis kerajaan, kita telah mengambil tindakan untuk mengurangkan sewa. Dan ini diambil, arahan ini dipatuhi oleh agensi kerajaan lah, dan juga perikatan kerajaan. Tetapi bagi swasta, kita galakkan mereka, dan setengah-setengah memang ada mungkin, tapi banyak yang tidak menurunkan sewa. Jadi yang disebut oleh Saudara Hisham tadi, satu perkara yang kita sedar. Itu sebabnya mengambil kira masalah-masalah inilah kita perlu beri perhatian juga kepada hal ekonomi. Pada peringkat awal, umpamanya pasar malam tak boleh berniaga, sekarang dah boleh. Pada peringkat awal, restoran tak buka, sekarang dibuka, kecuali ada SOP, satu meja, dua pelanggan, umpamanya, ya. Jadi banyak sektor ekonomi sudah dibuka. Beberapa sektor sukan pun sudah dibuka yang tidak ada body contact, ya, pendandaan rambut ataupun tukang gunting pun sudah dapat berniaga, ya. Jadi langkah ini memberi kelegaanlah kepada rakyat, dan kita harap dengan langkah-langkah ini, ya, akan jualan akan meningkat. Apabila jualan meningkat, maka peniaga-peniaga yang berniaga di premi ini akan mendapat pendapatan, dan ini membolehkan mereka mendapat pendapatan lah. Jadi kita ada bantuan khas prihatin, umpamanya RM3,000 bagi SME atau PKS, ya. Mungkin bagi kebanyakan ini tidak mencukupi, ya. Jadi dalam hal ini yang pertamanya, ya, kerajaan akan terus memantau keadaan, tapi yang penting sekali ialah apabila sektor-sektor ekonomi dibuka. Satu peringkat dulu bulan 4-5 umpamanya, syarikat-syarikat tidak boleh beroperasi, kecuali yang perlu itu definisi cukup ketat. Sekarang ni hampir setiap sektor dapat bergerak. Jadi kalau sektor pembuatan umpamanya, ya, bukan setakat pekerja akan boleh bekerja. Beberapa syarikat, pagi tadi saya ada perbincangan bersyarikat di Pulau Pinang, 4 syarikat ni mereka memerlukan 2,000 pekerja.
dan mereka menghadapi sukar untuk mendapat pekerja. Jadi ini satu petanda yang baiklah. Maknanya bila kita buka ekonomi, permintaan sudah bertambah, mana ini akan merancangkan pertumbuhan ekonomi. Satu lagi bagi sektor pelancongan, kita cukup sedar ya, bila sempadan itu ditutup, sempadan antarabangsa, dan kita tidak benarkan rentas sempadan, rentas negeri. Kalau dia benarkan rentas negeri, umpamanya bulan 12 itu, cuti sekolah, ramai balik kampung. Ya. Balik kampung, ada kunduri, ada majlis kesyukuran. Ini antara sebab kenapa terdapatnya gelombang terkini lah, apa dibuka sempadan ini. Jadi ini cabaran lah. Jadi walaupun kita buka sektor ekonomi, sektor pertanian nampak dah okey, pembinaan dah buka ya, tetapi bila sempadan ini antarabangsa masih ditutup, ini menimbulkan cabaran. Bila tak boleh rentas negeri ya, kecuali sebab tertentu, ini juga menimbulkan cabaran. Tapi ini penting bagi membendung penularan pandemik COVID-19 ini. Jadi itulah keadaannya ya, dan kita harap ekonomi akan pulih kalau ikut jangkaan tahun ini antara 6.5 hingga 7.5% ya. Ini petanda yang baik ya. Sekarang ini kita sudah mula melihat peningkatan kegiatan ekonomi ya. Kalau banding bulan 10, 11, 12 tahun lepas dengan bulan 2 sekarang ini, dan bulan 3 kita harap berkembang lagi. Maka apabila ekonomi berkembang, ya, peluang itu akan bertambah. Dan bila peluang bertambah, maka kalau kita sewa kedai umpamanya, apabila pendapatan bertambah, ini akan bolehkan kita meringankan sedikit sebanyak tekanan yang dihadapi pada masa ini. Ya. Kita ada 2 minit berbaki, Datuk Seri. Siraj Jalil bertanyakan tentang elemen keselamatan cyber masih jauh di tahap rendah katanya, dan polisi yang tidak jelas di pekat kerajaan. Dia ingin mohon pandangan Datuk Seri dalam konteks keselamatan cyber. Kita ada satu agensi cyber keselamatan yang menjalankan peranan cukup baik ya, dan di segi keselamatan siber ini kita antara terbaik dalam dunia ya. Tapi ini bukan makna kita tak ada masalah langsung ya. Kita ada hacking, serangan kepada umpamanya website kementerian, dicurinya data peribadi ya umpamanya, ataupun melalui internet banking dicurinya wang daripada akaun-akaun tertentu. Ini satu masalah yang besar dan kerajaan mengambil serius. Kita ini mampu antaranya juga bertanggungjawab, Ketua Setiausaha Negara antara pihak yang bertanggungjawab malah ini, dan kita ambil perhatian. Maknanya dalam majlis ekonomi digital ini antara perkara yang diberi perhatian, dan insya-Allah kita akan cuba tangani masalah ini, dan ia perlu pelaburan, ia perlukan kerajaan membelanjakan wang untuk membeli infrastruktur lah, dan juga software bagi memastikan kita dapat tangani perkara ini. Jadi kita sedar ia satu masalah, dan melalui majlis ini insya-Allah kita akan cuba tanganinya sebaik mungkin. Insya-Allah. Kerana ia mendatangkan kerugianlah kepada negara, kepada individu, pada syarikat ya. Yang penting kadang-kadang kalau ia mengancam keselamatan negara ya, maka ini juga memberi ancaman kepada kedaulatan negara kita. Ya. Kita nantikan pada hari Jumaat ini. Pukul berapa Datuk Seri pelancaran? Insya-Allah. Majlis bermula 9 pagi. 9 pagi. Berakhir 10.30 pagi. Okey. Ia atas talian lah. Secara dalam talian. Okey. Seperti mana lumrah norma baru, banyak acara yang mula dilaksanakan termasuk pelancaran secara dalam talian. Terima kasih Datuk Seri kerana kesempatan pada malam ini, dan jangan lupa untuk mengikuti liputannya secara langsung nanti secara dalam talian hari Jumaat 9 pagi. Jadi kita jumpa nanti insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah. Waalaikumsalam.